Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu Ruf. Hari ini saya nak perkenalkan dengan cikgu satu fungsi yang baru dan sangat istimewa dalam Quizlet, iaitu menciptakan lesson di dalam Quizlet. Apa itu mencipta lesson? Mencipta lesson maksud dia cikgu boleh gabungkan pengajaran cikgu bersama dengan quiz. Cikgu bukan sahaja buat quiz sepenuhnya, tapi cikgu boleh mengajar mengikut biasa menggunakan PowerPoint dan bergabung sekali dengan soalan quiz. Mari kita tengok bagaimana ia dijalankan terlebih dahulu. Okey, ini adalah Quizlet saya di mana saya masukkan ke dalam Quizlet saya, dan saya ada buat satu lesson untuk matematik tahun 3 topik ruang, dan di sini cikgu boleh tekan pada start a live lesson di mana kita akan gabungkan lesson kita bersama dengan quiz. Okey, dan cikgu tekan pada present. Apabila cikgu tekan pada present, cikgu akan nampak di sini ada kod untuk masuk ke dalam live lesson kita. Jadi cikgu kena pastikan murid tu masuk bersama-sama dengan cikgu ke dalam Quizlet menggunakan kod yang diberi. Di sini saya akan tunjukkan paparan untuk handphone di mana ia masukkan ke dalam lesson yang telah saya create. Dan saya tekan join quiz. Dan saya tekankan pada start. Okey, cikgu akan nampak di sini ada seorang murid dah masuk. Okey, kita akan testing untuk seorang murid. Jadi, untuk lesson ini, fungsinya sama macam Quizlet yang biasa. Cikgu kena biarkan murid untuk masuk ke sini sampai habis, barulah cikgu tekan the start. Dan cikgu nampak lesson ini macam slide ya. Di bawah sini dia ada slide 1 sampailah slide yang kita buat. Dan mungkin slide yang pertama ialah cover, di mana cikgu bolehlah bagi penerangan di mana cikgu nak ajar topik ruang. Okey, kita akan tengok slide yang kedua. Jadi cikgu kliklah pada yang ini dan paparan murid pun akan menunjukkan slide yang ini. Nah, ini kita tekan auto hide. Okey, jadi kita nampak dia macam PowerPoint ya. Dia macam PowerPoint ataupun Google Slide, di mana cikgu akan terang hari ini kita akan belajar bentuk 2D. Dan seterusnya di sini menunjukkan paparan untuk bentuk 2D, dan murid akan nampak di sini kita akan teranglah. Selepas kita terang, kita akan pergi kepada soalan. Jadi cikgu klik pada next. Okey, kita nampak murid tu jawab di sini. Dan murid akan tekan pada jawapan yang betul. Kita nampak seorang murid dah jawab. Okey, ini ialah leaderboard. Dan ini menunjukkan seorang murid telah jawab dengan jawapan yang betul. Warna hijau, merah yang salah tak ada orang. Jadi cikgu boleh tekan pada next slide. Sama juga ada soalan quiz di sini. Dan kalau kita tekan yang ini, kita boleh nampaklah jawapan di sini. Okey, jadi kita nampak ada dua soalan di sini di tengah-tengah penerangan cikgu, dan cikgu boleh klik pada next slide. Yang ini jadi kita boleh terang lagi. Segi 4 sama, ada ciri-cirinya, ada 4 ciri ini. Jadi cikgu boleh buat penerangan macam biasa. Dan kita akan terang juga segi 4 tepat. Lepas kita terang, kita akan selit pula satu soalan quiz. Dan kita nampak murid sedang pilih untuk soalan ni. Pilihkan ciri-ciri yang betul tentang segi 4 sama. Okey, paparan untuk leaderboard dan juga jawapan yang betul, dan cikgu tu boleh tekan pada next slide. Jadi cikgu tu boleh sambung lagi untuk pengajaran cikgu untuk segitiga sama sisi.
Dan cikgu boleh terang lagi segitiga sama kaki. Jadi kebaikan lesson quiz ini di mana cikgu boleh ajar dan di tengah-tengah ada soalannya. Lepas tu datang pula soalan. Pilihkan ciri-ciri yang betul untuk segitiga sama kaki. Murid tu akan pilih di sini. Di sini menunjukkan leaderboardnya untuk murid yang ni dan juga jawapan ni, dan cikgu boleh tekan pada next slide. Okey, dan di sini dah tak ada slide yang lain, jadi cikgu boleh tekan pada yes untuk keluar. Baiklah, di sini cikgu boleh klik pada view report sekiranya cikgu nak tengok laporan murid, ya. Dan kita nampak ada murid dekat sini dengan laporannya, dengan skornya sekali, dengan question di mana ia jawab betul dan soalan mana yang dia jawab salah. Okey, dia akan tunjuk di sini. Baiklah, saya akan menunjukkan cara bagaimana cikgu boleh create lesson dengan senang sahaja. Untuk permulaan, cikgu mesti kena registerkan satu akaun Quizlet. Sekiranya cikgu ada akaun Quizlet, cikgu datang di sini, ada tekan create dan cikgu nampak biasanya kita gunakan quiz sahaja, tapi hari ini saya akan ajar cikgu gunakan lesson. Okey, dan di sini kita akan enterkan nama tajuk untuk lesson kita. Contohnya saya buat tajuk nisbah dan saya akan klik pada subjek matematik dan cikgu boleh klik pada next. Lesson ini senang, dia macam slide. Okey, ataupun dia macam PowerPoint. Kita nampak di sini ada add slide. Okey, dan kita nampak di sini ia adalah cover untuk mula-mula. Dan cover dia cikgu boleh tukar form dia dekat sini. Cikgu boleh tukar size title dekat sini dan juga tukar size body tulisan di sini. Untuk tim ini kita tak boleh pakai sebab kita adalah free plan. Sekiranya cikgu nak pakai yang fancy punya template, cikgu boleh get super to use team. Maksud dia cikgu subscribekan plan get super. Okey, jadi ini saya closekan di sini. Dan untuk cover ni mungkin cikgu boleh gunakan template di bawah yang disediakan oleh dia, ataupun cikgu nak upload sendiri. Okey, contohnya saya upload sendiri dan saya akan letakkan template apa-apa dekat sini. Okey, kita nampakkan template ni dah tukar dengan gambar dia. Dan kemudian cikgu boleh bannerkan soalan cikgu ataupun bannerkan PowerPoint cikgu. Satu cara saya nak ajar cikgu boleh buat dengan senang, cikgu boleh klik pada import slide. Sekiranya cikgu ada slide yang telah dibuat sebelum ni, cikgu boleh import ke dalam sini. Tapi pastikan Google Slide dengan PowerPoint cikgu kena save sebagai PDF, import sebagai PDF. Jadi saya cancel di sini, saya akan masuk ke dalam PowerPoint saya untuk topik nisbah. Baiklah, kita nampak di sini adalah PowerPoint yang telah kita buat untuk lesson kita. Mungkin kita nak ajar dekat Google Meet. Cikgu klik pada file dan cikgu klik pada export dan kita akan create PDF. Okey. Dan PDF dalam tajuk nisbah. Okey, jadi kita nampak PDF telah siap convert. Saya akan tutup di sini dan saya akan balik ke Quizlet ini dan saya akan klik pada import slide dan saya akan importkan slide nisbah tadi. Okey, saya tekan open. Cikgu nampak slide kita dalam bentuk PDF telah berjaya diimport di sini. Okey, jadi sekiranya cikgu nak guna semua, cikgu boleh klik pada import. Sekiranya cikgu tak nak slide yang ni, cikgu boleh antikkan dia. Nampak tak? Saya tik dengan antik. Dan cikgu klik pada import. Okey, kita nampak slide kita telah masuk di sini. Dan kebaikan lesson ialah ia boleh gabungkan bahan pengajaran cikgu dengan quiz. Jadi cikgu tak payah ajar dulu barulah kita buat quiz. Kita boleh ajar sikit dan bagi quiz 2 soalan, ajar lagi, bagi 1 soalan lagi quiz. Jadi soalan quiz ni boleh dimasukkan di tengah-tengah bahan pengajaran kita. Contohnya saya kenalkan nisbah. Kemudian saya akan tanya 1 soalan. Jadi kita pastikan kita klik di nisbah ni dan kita add slide.
Okey, add slide ini akan membenarkan kita add sebagai title ataupun kita nak gabung quiz. Nampak tak, interactive question, kita nak gabungkan soalan quiz ataupun kita nak masuk video pun boleh. Memang best. Ataupun nak masuk audio clip. Maksud dia di tengah-tengah slide ni kita akan masuk satu video kat sini. Sebelum tu saya akan masukkan multiple choice dulu. Maksud dia selepas slide nombor 3 saya akan bagi soalan. Saya akan typekan satu soalan dulu. Jadi mungkin saya nak ujikan sama ada murid tu ada dengar tak penerangan saya. Saya akan ujikan soalan. Apa maksudnya nisbah? Okey, jadi selepas cikgu siap dengan jawapan, cikgu pilihkan jawapan yang betul macam cikgu buat quiz seperti biasa, dan cikgu boleh setkan masa di sini. Dan kita nampak bila kita bagi penerangan selepas slide 3, kita akan datang di sini ada satu soalan kita nak tanya. Okey, lepas tu kita akan sambung penerangan untuk slide nombor 5, penerangan slide nombor 6. Mungkin kita nak tambah selepas slide 6, kita nak bagi satu soalan lagi. Jadi cikgu boleh pilih, mungkin sekarang kita bagikan fill in the blanks. Jadi cikgu boleh masukkan image kat sini sekiranya kita nak tambah image. Contohnya saya nak masukkan image yang ini. Dan saya klik done, kemudian saya masukkan soalan di sini. Jadi di sini saya akan masukkan jawapan yang saya nak murid tu dapat. Dan mungkin saya akan masukkan jawapan untuk alternatif. Sebab kalau isi tempat kosong memang cikgu kena bagi beberapa alternatif. Kita takut nanti mungkin spacing ini akan mengacaukan jawapan. Nah, mungkin kalau saya nak tambah lagi slide, jadi saya boleh tambah lagi satu soalan untuk quiz nisbah. Okey, saya akan tekan pada image dan saya akan ambilkan image saya. Saya akan masukkan image saya. Tekan pada done. Dan di sini saya pilihkan multiple choice ya. Bila multiple choice saya kena pilihkan jawapan yang betul dan saya boleh setkan masanya. Selepas kita dah siap dan cikgu boleh klik pada publish. Dan kita akan pilihkan language dan juga grade kita. Dan cikgu tekan pada publish. Okey, jadi kita nampak lesson kita dah siap di sini dan cikgu boleh tekan pada start a live lesson apabila cikgu nak jalankan bersama dengan murid di dalam Google Meet cikgu. Dan di bawah sini kita boleh nampak slide dalam lesson yang telah dibina oleh kita tadi. Dan saya akan tekan pada preview. Kita akan tengok bagaimana perjalanan lesson kita. Okey, saya tekan pada start. Jadi ini merupakan perjalanan lesson cover. Lepas tu kita klik next dan kita akan terang. Next, kita akan terang lagi. Barulah murid akan jawab soalan dekat tengah-tengah ni. Okey, jadi saya akan klik pada jawapan. Okey, selepas tu kita sampai next dan seterusnya cikgu boleh bagi penerangan lagi. Kita akan terang apa tu nisbah, bagaimana nak cari. Jadi kebaikannya ialah kita boleh buat pengajaran di tengah-tengah dan kita boleh selitkan soalan di tengah-tengah slide kita. Ini kebaikannya. Berikan nisbah dadu kepada guli. Contohnya saya type di sini dan saya tekan submit. Murid pun akan tekan macam ni. Okey, murid pun akan buat macam ni dan seterusnya ada soalan lagi. Okey, jadi itu sahaja untuk lesson kita. Dah habis dan cikgu boleh tekan pada start over atau review ataupun kita pangkal dan kita akan masuk ke dalam home kita. Jadi memang seronok apabila kita menggunakan fungsi lesson dalam Quizlet. Jadi cikgu jangan hadkan Quizlet untuk quiz sahaja. Sebenarnya kita boleh buat satu lesson yang sangat menarik dan kita boleh gunakan dalam pengajaran secara atas talian melalui Google Meet. Okey, kita akan jumpa pada video tutorial akan datang. Bye.